melalui email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh dengar jelas tak suara Muallim? Jelas. Jadilah 8.40. Jadi Muallim nampak orang yang sama je yang selalu masuk awal. Yang lain tu yang 8 orang lagi masih tak masuk lagi. Jadi tak apa, kita mulakan terus sebab dah 8.41. Boleh mulakan dengan bacaan Al-Fatihah dan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
يفقهوا قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Okay, jadi insyaAllah kita tengok pada Telegram Muallim buka. Sebab kita dah lama tak kelas online kan. Jadi kita tengok satu-satu. Jadi yang terakhir hari tu kita berhenti di sini. Di sini kita ada bincangkan buku koleksi soalan UPKK. Jadi Muallim nak antum tengokkan muka surat 33. Kita dah selesai bincang ke belum? Muka surat 33. Buku koleksi soalan, bukan buku baru tau. Buku koleksi soalan UPKK. Yang warna coklat. Oh, sekejap. Ingat ke buku baca tu biar. Tu silap. Dan buku baru tu pun kita guna tapi sekejap lagi. Sekarang kita tengok pada buku koleksi soalan yang warna coklat. Tengok muka surat 33. 33. Sebab last hari tu Ana dah siap. siap dah. Belum. Tapi dah bincang tak? Belum kan? Belum. Belum siap. Okey, bagus. Okey, jadi insyaAllah hari ni kita akan bincangkan sama-sama. Okey, boleh standby ambil pen merah macam biasa. Jadi insyaAllah untuk soalan 41, Muallim nak minta Marziatul Aisyah tolong eja, boleh? Boleh. Baca sekarang. Boleh. Okey. Jam loceng. Jim, mim, Okey. Jim mim jam. lam, waw, Lam waw. cayanga. Apa? Cayanga. Betul? Okey, betul. Okey. Jam loceng. Ah. Okey, bagus. Okey, jadi writekan jim mim jam lam waw lo cayanga cing. Jam loceng. Yang betul writekan, kalau ada yang salah antum betulkan, buat pembetulan. Pangkah dan buat pembetulan di sebelah. Okey, semua dapat ya, boleh? Baik. Ya, alhamdulillah. Soalan 42. Megat Muhammad Afham. Ta, Okey, ta, ya, ya, ga, kaf. Okey. nun, waw, Nun, waw, lam, waw, lam, waw. Teknologi. gaya. Okey, bagus. Teknologi. Ataupun kalau kita sebut sebagai teknologi. Tapi ejaan dia teknologi. Jadi kita nak eja tulisan Jawi ni kita ikut pada ejaan Rumi dia. Bagus. Okey, jadi Megat, teknologi ni perkataan pinjaman bahasa apa ni? Bahasa Inggeris. Okey, bagus. Okey, teknologi, okey. Perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Perubatan. Paro, Okey. Paro. alif, waw, Alif waw. Kalau pa apa, ro alif waw dia akan jadi perau. Ke macam mana wah, ejaan dia? Okey, tak apa kita ikut dulu. Okey. Per, betul lah tu sebenarnya. Okey. Pa apa, pa ro per, alif waw u. Okey. ba, Kemudian nun, ba, ta, nun, tanun. Okey. Batanun, perubatan. Okey. Jadi di sini kenapa dia ada alif?
Mak Lin saja tanya pada Megat tadi. Okey, kenapa dia ada alif di sini? Mak Lin terangkan terus. Sebab di sini Mak Lin faham mesti akan ada orang yang eja pa, pe, ro, waw, ru. Betul dah, kalau pa, pe, ro, waw, ru dia akan jadi perubatan. Tapi kita tengok perubatan ni adalah perkataan pokok ataupun perkataan yang berimbuhan. Jadi perubatan adalah perkataan yang berimbuhan. Jadi perkataan asal dia apa dia? Megat. Ubat. Okey, bagus. Jadi perkataan asal dia ialah ubat. Alif fa u batabat. Jadi sebab itulah kenapa ada alif di situ. Sebab kita akan tambahkan dengan imbuhan awalan per. Paroper. Paroper. Kita tambah imbuhan awalan per. Kemudian dengan an belakangnya. Imbuhan an ataupun dalam Jawi kita sebut imbuhan huruf nun. Sebab itu dia jadi perubatan. Jadi sebutannya perubatan. Cuma di sini biasanya perkataan-perkataan macam ni yang berimbuhan ni dia akan ada dimansuhkan, dia akan ada ejaan baru dan sebagainya. Cuma nanti bila ada ejaan baru dari semasa ke semasa, bila antum naik sekolah menengah dan sebagainya, nanti cikgu akan bagi tahu. Ustaz-ustazah akan bagi tahu. Bila ada pemansuhan ejaan atau perubahan ejaan. Jadi yang ni ikut buat masa ni kita eja macam ni. Teknologi perubatan. Perubatan. Okey, seterusnya nombor 43. Hidayatil. Nurul Hidayatil. Yang alif. Hmm, 43 ahli biokimia. Alif, ha bulat, Bagus. lam, ya. Okey, ahli, pandai. Okey, betul. Biokimia tu ba, ya, waw, kaf, mim, ya, alif. Ya. Alif. Jadi kita tengokkan sama-sama. Alif ha lam ya ni betul. Ahli. Betul. Dia menggunakan ha bulat tadi. Kemudian biokimia. Biokimia. Walaupun sebutan dia ialah biokimia. Biokimia. Tapi kita ikut ejaan Melayu biokimia. Baya bi. Ataupun baya bi ya waw yu. Dia akan jadi bio. Baya bi ya waw yu. Tapi kita pun dah tahu, antum sendiri pun insya-Allah dah tahu, apabila dua huruf vokal duduk sebelah-sebelah, dia ejaan asal dia ialah macam ni. Mari tunjukkan. Ejaan asal dia ialah ba ya bi ya waw yo. Dia akan jadi bio. Tapi disebabkan ya dengan ya duduk sebelah-sebelah. Okey, ya dengan ya duduk sebelah-sebelah, jadi kita buangkan satu ya. Sebab itu di sini dia jadi satu je ya dia. Betul dah. Macam Hidayat Teja tu. Jadi biokimia. Tapi apa huruf yang perlu ditambah untuk menjadi bunyi Ya. betul. Dekat tengah-tengah tu tambah ya. Jadi di sini kena tambah ya. Okey, bagus. Jadi sini je yang kurang satu huruf tadi. Kaf ya ki. Sebab kalau je dia akan bunyi kem, ataupun kaf saja dia akan bunyi ke, kemia. Jadi tambahkan ya. Biokimia. Nampak jelas tak dekat skrin tu? Ke nampak tak ni? Nampak jelas. Okey. Boleh ya selesai yang ni? Selesai. Sorry. Okey, nombor 44 Khalishah Damia.
Ada Khalid Syadamia. Okey, yang baru masuk, kita ni tengah bincangkan buku koleksi soalan UPKK. Buku koleksi soalan UPKK, muka surat 33. Buku yang coklat tu. Okey, Khalid Syadamia tak ada line kot. Okey. Okey, Azhan. Ada tak Azhan? Ada Olim. Dah jumpa dah muka surat 33. Sekejap. Buku koleksi soalan. Dah jumpa dah. Okey. Tolong ejakan juru teknik makmal nombor 44. Jim Wawju, Ro Wawro, Ta Yakaf, Lam Yakaf, juru teknik Makmal, Nun Makmal, kaf. apa? Itu sebutan ni adalah huruf nun. Okey. Makmal, Juru. Ada yang tertinggal huruf ke ni? Cuba eja lagi sekali. Juru teknik. Jim Wawju, Ro Wawro, Ta Yakaf, Nun Yakaf. Tertinggal huruf. Okey. Betul dah? Okey. Sekarang mak ada ejakan. Okey, juru teknik. Pelan-pelan satu-satu. Rawawru tayakaf. Nun yakaf. Okey. Juru teknik. Okey, betul. Makmal, Min, Ain, Mim, Lam. Okey, bagus. Makmal. Okey. Okey, jadi betul ejaan ni. Juru teknik makmal. Okey, bagus. Okey, terima kasih Azhan. Sama. Okey, juru teknik makmal. Okey, seterusnya. Nombor 45. Okey, nombor 45. Surfina. Surfina. Ya, Olim. Dah jumpa dah buku koleksi soalan UPKK muka surat 33. Dah. Okey. Boleh tolong ejakan. Okey. Pa, Nun, Pa, Nun, Dal, Ya, Dalyadi. Dal, Ya, Okey, Dalyadi. Qaf, Nun. Okey, Qaf, Nun. Di sini yang biasanya pelajar tulis silap. Biasanya pelajar akan tulis apa? Kalau yang silapnya, dia akan buat pendidikan nun. Jadi yang ni betul. Pendidikan. Okey, bagus. Jadi sini ingat huruf Qaf. Islam. Alif, Hamzah. Okey. Alif Hamzah maksudnya Hamzahnya di bawah ni kan? Okey. Memanglah macam takut-takut je nak sebut ni. Okey, jadi kalau yang itu kita panggil Hamzah. Hamzah yang macam alif, tapi itulah sebab ramai orang yang masih confused. Jadi betul dah cara sebutan tu. Okey. Sin, Lam, Alif, Mim. Okey, bagus. Okay, jadi ini ejaan yang betul. Okey. Pendidikan Islam. Okey, bagus. Okey, jadi kita teruskan. Tengok muka surat 34. Jadi
34 ni insyaAllah. Yang ini Muallim target muka surat 34 ni semua orang betul semua. Sebab apa Muallim cakap macam tu? Sebab antum punya peperiksaan yang menggantikan UPKK tu kan, MP Kafa, peperiksaan MP Kafa ni adalah peperiksaan lisan. Dan salah satunya ialah Muallim akan tunjuk nanti gambar ni, Muallim tanya, ini khot apa? Ni jenis khot apa? Jadi yang ini antum kena targetkan mesti betul semua muka surat 34 ni. Jadi insyaAllah kita jawab sama-sama. Sekejap yang Muallim punya ni. Okey. Nombor soalan 46. Danish Adam. Mencegah lebih baik dari merawat. Khot sulus. Okey, ini adalah jenis khot sulus. Okey, bagus. Jadi antum tengok sini arahan dia apa? Sesuaikan bentuk tulisan dengan jenis khot, kemudian tulis. Muallim pun lupa tadi nak baca arahan dulu. Jadi pastikan antum dah sesuaikan khot sulus. Kemudian dia kata tulis. Maknanya salin je ke bawah ni. Baru antum dapat 2 markah. Katakanlah kalau antum suaikan je. Suaikan saja maka antum dapat 1 markah. Kalau suai dan salin antum akan dapat 2 markah. Jadi ingat, tolong salinkan. Salinkan sebiji-sebiji kat situ. Ada ke yang tak salin? Muka surat 34 ni. Semua okey lah? Semua salin Ya. Okey, alhamdulillah. Okey, nombor 47. Khairunisa Husna. Permata hati. Sulus. Kita jom pula. Zoom sikit. Khot sulus ke khot apa tu? Tengok pada sini dia. Khot sulus. Orang lain ada idea lain? Khot nasa. Khot Nasa. nasa. Okey. Khot nasa. Sebab apa? Kita zoomkan yang bawah ni pula. Bezakan. Bawah pula. Okey, atas. Okey. Tengok. Ini ha alif. Okey. Dia lebih kurang. Tapi tang mana yang bezanya? Yang paling senang nak bezakan khot sulu dengan khot nasa ialah pandai. Okey, huruf ra dia. Nampak? Huruf ra. Ya Allah. Yang ni huruf ra. Huruf ra khot sulus dia bentuk macam ini. Macam cacing ni. Jadi bila kita nampak je ra dia biasa je macam ni. Sama macam tulisan buku, nampak? Sama dengan tulisan arahan ni. Bentuk ra dia. Sama dengan tulisan arahan ni. Waw. Ra kita boleh comparekan dengan huruf waw. Nampak? Waw dengan ra sama. Jadi yang ini adalah khot nasakh. Boleh ya? Tak apa. Bila banyak-banyak buat latihan lama-lama akan ingatlah. Jangan risau. Okey, jadi ini adalah khot nasakh. Okey. Jadi antum sesuaikan yang elok. Guna pembaris. Okey, seterusnya nombor 48. Aidil hadif. Tak tahu lah apa dia tulis. Okey, tak apa.
Tapi dia jenis khot apa tu? Hot lulus. Ada tak kawan-kawan yang boleh bacakan apa yang ditulis itu? Nombor 48. Belakang yang boleh baca ni. Depan tak boleh. Belakang apa ditulis? Kepimpinan ummah. Bagus. Depan? Depan tu tak faham. Okey, jadi depan ni ialah nun dal nad waw ha wah nadwah. Oh, nak dua. Nadwah bahasa Arab ni. Nadwah kepimpinan ummah. Okey, jadi yang baru masuk ni bincang buku koleksi soalan UPKK. Sekarang berada muka surat 34. Okey, nombor 49. Hai. Peliknya tiba-tiba ramai masuk ni setengah jam kemudian lah. Macam tak kenal je Mualim. Ni Ada yang lain je. Ada yang share link ke? Siapa yang share link? tak tahu ni. Tak tahu lah. Banyak masuk. Tak kenal kan? Dari tadi ada orang masuk, orang-orang yang tak kenal je. Ya. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya nak beritahu ni bahawa ada orang share link Google Meet cikgu dekat Telegram cikgu. Dekat Telegram? Telegram mana tu? Google Meet Rate. Nama dia Koyum Naufal. Oh, Koyum. Kenapa dia share? Dagak dah, ni semua kerja dia. Hari tu pun sama Mualim. Tak apa, kalau niatnya nak mencari ilmu tak apa. Sama-sama tengok boleh, tak apa. Cari ilmu. Tapi kalau nak main tak boleh lah. Boleh? Patutlah hari tu tanya dia, dia tak mengaku. Saya datang ni nak beritahu cikgu lah bahawa anak murid cikgu buat masalah. Ya ke? Telegram mana tu? Bantu. Saya tanya. Telegram Google Meet, Zoom ataupun Google Meet Rate. Google Meet Rate. Boleh. Okey, tak apa. Nama dia Koyum ya? Koyum Naufal. Koyum Naufal Mualim. Betul lah, Koyum Naufal. Okey, tak apa. Nanti Mualim akan bagi tahulah pada guru kelas dia. Terima kasih ya, Afiq. Sama-sama. Okey, jadi yang lain kita teruskan dengan kelas kita. Siaplah Koyum nanti. Okey. Jadi nombor 49. Nombor 49. Husna dah, Aidil dah. Okey, Aisyah Nur Awatif. Hikayat Hang Tuah. Khot Rika'ah. Alhamdulillah, khot Rik'ah. Okey, hikayat Hang Tuah khot Rik'ah. Okey. Okey, jadi yang ini adalah antara yang agak susah untuk dibaca sebenarnya. Khot Rik'ah ni. Jadi insyaAllah, tapi Alhamdulillah lah Mualim tengok antum semua dah boleh baca khot Rik'ah dengan baik. Okey, yang terakhir, nombor 50, Muaz Hafi. Ya. Jimat cermat. Hot nasah. Okey, khot nasakh. Okey, Alhamdulillah. Jadi jimat cermat, khot nasakh. Okay, jadi antum pastikan antum garis guna pembaris. Dekat sini Mualim tak boleh nak guna pembaris sebab dia ada angle dia. Okey. Jadi khot nasakh ni banyak ditemui di dalam penulisan buku. Samalah dengan buku antum ni.
kita punya arahan, tulisan arahan ni semua adalah khot nasakh. Tulisan Al-Quran pun adalah khot nasakh. Jadi insyaAllah dah habis dah kita punya ni sampai muka surat 34. Jadi muka surat 35 dan 36. Pastikan antum share, tangkap gambar dan sharekan di Telegram kita. Telegram kelas Jawi 6 Abu Bakar. Kat mana nak share? Sharekan di sini. Share di sini. UPKK Jawi sampai muka surat akhir. Sharekan di sini. Jadi siapa yang dah sharekan, contohnya latihan di bawah ni ada yang dah hantar. Tapi ramai yang belum hantar. Ni tugasan Jawi 6 Abu Bakar. Okey, di sini ada latihan. Okey, jadi yang mana yang dah hantar tu tolong tengok. Muallim dah semakkan antum ni kerja. Mana yang kena betulkan tu antum betulkan. Yang lain tu bagus. Contohnya Aisyah Muhyiddin. Semua betul dah. Sebab dia nak 5 ayat kehendak. Okey, yang ni latihan 5 ayat kehendak hari tu. Okey, yang pertama kita tengok sini Aisyah Muhyiddin bagi jenis ayat apa ni? Suruhan. Suruhan ke permintaan? Okey, maknanya bagi pilihan suruhan ke, permintaan ke, atau boleh jadi dua-dua? Siapa boleh jawab? Ada ni Aisyah Muhyiddin. Orang yang punya ayat sendiri. Ada. Jadi yang ni jenis ayat apa ni? Ayat kehendak jenis apa? Permintaan. Permintaan. Jadi tadi ada kawan lain tolong jawabkan suruhan. Jadi betul sebenarnya boleh jadi ayat suruhan dan boleh jadi ayat permintaan. Kenapa boleh jadi ayat permintaan? Sebab ada perkataan minta di sini. Kenapa boleh jadi suruhan? Sebab dia menyuruh sesuatu ataupun memberikan arahan. Murid tahun 6 diminta datang ke dewan dengan segera. Jadi yang ni betul. Cuma yang ni nombor 5 ni Mak Ali nak sharekan dengan antum. Sila datang ke majlis saya petang nanti. Jadi sila ni kebiasaannya kita gunakan untuk menjemput makan. Menjemput makan ataupun nak suruh orang diam ke. Jadi dia lebih kepada suruhan. Sila duduk. Sila hadir ke kelas dengan segera. Sila siapkan latihan antum. Jadi kalau kita nak ajak orang datang ke majlis kita ataupun nak jemput orang datang ke rumah kita, kita akan jawab, kita akan tulis biasanya ialah guna jemput datang. Di sini Mak ni tertinggal ni titik ni. Ni huruf jim. Jim mim. Jemput datang ke majlis saya petang ini. Okey. Boleh kat situ? Senyap je. Boleh. Boleh. Okey. Jadi nanti boleh tak yang lain sharekan antum punya ni, tangkap gambar, hantar dekat sini. Boleh. 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 Okey. Pelan-pelan. Okey, kalau Mak Lin terlalu laju bagi tahu takut Mak Lin laju sangat. Okey. Yang berikutnya kita akan bincangkan yang ini buku baru antum. Buku baru antum. Jadi boleh buka. Okey, tutup buku ni, buku lama tu. Buku koleksi soalan UPKK coklat tu dah boleh tutup. Cuma selepas kelas ni pukul 9.30 nanti antum tangkap gambar, hantarkan khot antum dulu. Okey, sekarang keluarkan buku ni, buku hijau. Buku koleksi soalan, bukan buku koleksi soalan, buku latih to be.
latih tubi UPKK yang baru ni. Tengok sikit muka antum ni. Nampak muka pun. Okey. Okey, jadi kita sambung balik. Okey, boleh ya? Semua dah ada dah di tangan masing-masing. Ya. Dah. Okey. Okey, di sini sebelum kita bincangkan latihan yang antum buat, kita akan tengok sama-sama bentuk soalan. Bentuk-bentuk soalan. Okey, yang pertama kita tengok bentuk soalan di sini, dia ada soalan objektif. Soalan objektif nombor 1 hingga nombor 10. Jadi bentuk di sini adalah sama saja. Sama saja dengan latihan UPKK yang antum biasa buat. Tak ada perbezaan. Ini adalah pada muka surat 5. Antum tengok skrin dulu tak apa. Seterusnya, kita ada soalan yang berikutnya, soalan 11 hingga 15. Di sini ada perbezaan. Nampak tak? Di sini ada perbezaan. Ada perbezaan sikit. Okey. Jadi biasanya soalan UPKK kita dia tak ada suruh lorikkan macam ni. Tapi di dalam set latih tubi yang antum terima, buku baru tu dia ada lorikkan. Jadi antum tengok kata ganda. Kata ganda ni adalah silibus tahun 4. Silibus tahun 4. Jadi dia tak ada apa, semua masih di dalam silibus antum, iaitu silibus tahun 3, 4 dan tahun 5. Cuma bentuk soalan ni je yang berbeza di dalam latihan ni. Kita tengok pula pada soalan 16 hingga 20. Tuliskan jenis-jenis ayat yang betul. Yang ini pun kita ada. Kita ada bentuk soalan macam ni dalam UPKK. Koleksi soalan UPKK kita dah biasa tengok macam ni. Antum dah buat banyak latihan ni, Mak Ali nak ucapkan tahniah sebab buku coklat antum dah habis. Kira antum ni antara kelas yang laju habis bukunya. Okey. Seterusnya soalan 21 hingga soalan 25. Tandakan right pada kata pinjaman bahasa Arab. Okey, jadi bentuk soalan tandakan right. Ini kita tak pernah pun lagi buat dalam buku koleksi soalan ataupun dalam latihan-latihan yang sebelum ni. Jadi di dalam buku ni ada perbezaan di sini. Yang ni beza. Yang maklim bulatkan ni yang ada perbezaan berbanding dengan latihan yang antum biasa buat. Tapi tak ada apa. Sebab apa? Antum dah tahu dah. Mana satu pinjaman bahasa Arab, mana satu pinjaman bahasa Inggeris. Cuma bentuk soalan saja berbeza. Okey, seterusnya. Soalan 26 hingga 30. Rumikan. Yang ni antum dah biasa. Jadi insyaAllah maklim target untuk 6 Abu Bakar, semua orang dapat markah penuh di sini. Untuk rumikan. Seterusnya ialah soalan berdasarkan petikan, iaitu soalan pemahaman. Yang ni pun adalah soalan yang antum dah biasa. Jadi ni soalan biasa. Yang berikutnya ialah soalan jawikan. Yang ni pun antum dah biasa, alhamdulillah. Tak ada masalah. Dan yang terakhir, sebelum untuk bahagian A, yang terakhir ialah soalan susun semula. Susun semula ni pun antum dah biasa. Kemudian bahagian B kita ada khot. Jadi khot tu pun sama je lah. Khot tu sama je. Jadi di sini antum kena selesaikan hari tu muka surat 5 sampai
8. Jadi insyaAllah kita cuba habiskan sekurang-kurangnya 2 muka surat dulu hari ni. Okey. Tengok pada muka surat 5, mula dengan soalan pertama. Soalan 1 hingga soalan 10, nilainya 10 markah. Bulatkan jawapan yang betul. Okey, Mak Din nak minta Wan Kaisara. Soalan pertama. Ni ada tak Wan Kaisara ke dah terkeluar ni? Wan Kaisara Khadijah. Ada. Okey. Soalan pertama. Yang ini buku hijab. Pengusaha kantin perlu menjual makanan yang berkhasiat. Alif. Siap. Okey, jadi jawapannya ialah alif. Okey, alhamdulillah. Berkhasiat. Okey. Soalan yang kedua. Soalan kedua, kita pusing balik nama. Okey. Okey, Azhan. Soalan nombor 2. Ya, Walim. Soalan nombor 2. Kalau ni Ana tak tahu sangat. Ana jawab je lah, Walim. Tak apa. Cuba baca. Tak Lepas tu ingat, cuba. Walim. Bermain golf adalah hobi abang saya. Kalau Ana jawab alif. Okey, Azhan buat alif. Okey, jadi kita tengok satu-satu. Golf ni adalah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Macam mana ejaan dia di dalam bahasa Melayu? Di dalam bahasa Melayu kita tengok ejaannya sama juga dengan bahasa Inggeris, iaitu G-O-L-F. G-O-L-F. Okey. Tapi kalau yang lidah Melayu, sebenarnya dia tak boleh nak sambungkan. Bukan tak boleh. Kita tak ada bunyi yang macam ni. Sebab ini adalah perkataan yang pinjaman direct daripada bahasa Inggeris yang tidak diubah ejaannya. Jadi kalau orang Melayu, dia nak eja dalam Jawi, dia akan ejakan gol dulu. Macam mana nak eja gol? Ialah ga, waw, lam. Dia akan jadi gol. Kemudian macam mana nak bunyikan f belakang ni? F tu perlu ditambahkan fa. Baru dia akan bunyi golf. Tapi kenapa muallim jarakkan? Apa tujuannya jarak ni? Sebab kalaulah kita sambung macam ejaan pada alif ni, dia akan jadi gulaf. Gawau gu, lam fa laf, golaf. Dia akan jadi golaf. Sebab itu kita jarakkan. Sebab kita nak bunyikan f. F kat belakang ni, jadi kita jarakkan. Dia akan jadi golf. Jadi jawapan yang betul ialah ba. Boleh Ana confirm Walim. Satu alif, satu ba, Walim. Okey, tak apa. Jawab alif ke jawab ba? Okey. Jadi bila confused tu maknanya kita akan belajar sesuatu. Alhamdulillah. Okey, jadi bila dah berlaku macam ni, insya-Allah Azhan boleh terus ingat. Sama juga semua orang sekali. Jadi ingat macam mana nak bunyikan f kat belakang, kita akan jarakkan dia. Sama dengan ejaan sains. Sains kita jarakkan sin tu. Sebab kita nak bunyikan seh kat belakang.
Okey. Setakat ni boleh ke jelas ke tu? Jelas. Jelas. Okey, seterusnya nombor 3. Jelas. Okey, bagus. Nombor 3. Surfina. Ya, Maklim. Okey, nombor 3. Pelajar-pelajar sedang diberi taklimat peraturan asrama. Dal. Okey, dal. Alhamdulillah, betul. Okey, jawapannya ialah dal. Kenapa kita guna ain? Sebab dia perkataan pinjaman bahasa Arab. Taklimah. Okey, taklimat. Ta'alim. Okey. Seterusnya, nombor 4. Ada tak yang tak tulis, yang Mualim belum panggil lagi? Takut ada nama yang Mualim telah panggil. Dah. Tak ada kan? Tak ada saya. Semua Mak Lin dah panggil. Semua dah panggil, okey. Ulang. Okey, bagus. Okey, seterusnya Marziatul Aisyah nombor 4. Tuliskan alamat yang betul di dalam borang. Jim code. Okey, betul. Nombor 4 ialah jim. Alamat. Alamat ni perkataan pinjaman bahasa Arab. Alamat ni menunjukkan petanda. Alamat ni maksudnya petanda. Dalam bahasa Arab, alamat adalah petanda. Jadi alamat ni kalau dalam bahasa Melayu ialah alamat rumah lah ataupun tanda rumah. Okey. Seterusnya nombor 5. Megat. Pemohon yang memenuhi syarat sahaja akan dipertimbangkan kejawatan tersebut. Ba. Okey, bagus. Ba. Shin sya rotora. Rotorot. Syarat. Syarat dalam bahasa Melayunya ataupun syarat. Perkataan pinjaman bahasa Arab. Okay, seterusnya nombor 6. Nurul Hidayatil. Ya, Maklim. Nombor 6. Objektif bermaksud maklumat atau tujuan. Dan. Okey, alhamdulillah. Dan bermaksud kita guna sod. Sebab ini juga adalah perkataan pinjaman bahasa Arab. Maksud, maqasid. Okey, nombor 7. Alishah Damia. Alishah Damia. Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, Danish Adam nombor 7. Berapakah harga sekilo beras ini? Dal. Tanda soal. Bagus. Ini adalah soalan silibus tahun 4. Tahun 4 dulu antum pernah belajar tanda baca. Inilah penggunaan tanda baca ada dalam soalan ni. Okey. Nombor 8. Khairunisa Husna. Wah, besarnya kereta itu. Jawapannya alif. Okey, Husna, Mak Lin nak tanya, yang ni jenis ayat apa ni? Ayat seru. Okey, bagus. Jenis ayat seru. Okey, seterusnya nombor 9, Aidil.
Saya membeli seikat rambutan. Ja. Ja. Ja ke Jim? Jim. Okey, betul. Nombor 9, Jim. Sin, se, hamzah, ya, i. Seikat. Kaf, ta, kat, seikat. Okey. Jadi yang ni adalah huruf hamzah. Jangan ambil yang ni. Kalau yang ni adalah sin, alif, sa, hamzah, ya, i. Dia akan jadi sa-i. Jadi kita ulangkan balik, takut ada yang lupa. Takut ada yang lupa beza huruf alif dengan hamzah. Jadi kalau berada betul-betul di atas tiang, ini adalah huruf hamzah. Berada betul-betul bawah tiang adalah huruf hamzah. Berada di sebelah tiang, ini adalah huruf alif dan hamzah. Okey. Kalau seorang-seorang macam ni, tentulah huruf hamzah. Jadi antum ingatkan macam ni je. Okey. Seterusnya nombor 10. Muaz Hafi. Dua sahabat baik itu berjalan beriringan masuk ke dewan. Jim. Okey, bagus. Jawapannya ialah jim, beriringan. Jadi yang ni sama dengan yang kita bincangkan di depan tadi. Yang Mak Lin kata Perubatan. dia ialah iring. Kemudian ditambah imbuhan ber dengan ngan. Ber, ngan. Sebab itulah dia dikekalkan huruf alif di sini. Dikekalkan huruf alif. Sebab dia adalah perkataan berimbuhan. Jangan kita baca berai ringan. Dia bukan berai. Kita baca beriringan. Sebab tu ada alif di sini. Okey. Dan selesai sampai situ je dulu insya-Allah. Jadi yang lain ni, inilah boleh sikit. Boleh Ada 1 minit lagi. Okey, 1 minit lagi kita buat. Okey, Aisyah Nur Awatif. Lorekkan kata ganda yang betul. Aisyah Nur Awatif. Bunga-bunga. Okey. Bunga-bunga. Okey, yang mana satu bunga-bunga yang betul? Yang pertama. Okey. Yang pertama. Tapi kalau ikut silibus jawapan ni, dia tulis yang kedua. Okey, jadi di dalam kita punya silibus baru, cuba tengok jap bukan tu. Tahun bila ni? Sebab silibus baru kita sepatutnya dia dieja dengan sempang. Patutlah, okey. Buku 2020. Okey, jadi ejaan di sini ialah yang betul tadi, sebelah kanan. Sebelah kanan. Okey, tapi Mak Ali ingat kita KIV dulu yang ni. Okey, kita KIV dulu. Sebab Mak Ali nak confirmkan dengan kita punya panitia. Panitia kita Mak Alimah Zulfa. Sebab kita nak confirmkan balik kalau ada cara ejaan yang baru untuk sempang ni. Sebab kalau kita perhatikan dia punya jawapan yang dibagi, semuanya bertentangan dengan yang kita buat selalu. Jadi di sini nanti kita ke LV. Okay, jadi kita berhenti di sini insya-Allah. Ada soalan tak? Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Ada. Tak ada. Ya. Okay, terima kasih Mak Din ucapkan pada antum semua. Okey, jadi disebabkan Mak Din tengok biasanya yang masuk ni mungkin sama je. Jadi boleh tak lepas ni kita mula pukul 9.35. 9.35, 8.35. Boleh. Boleh. Jadi kita bagi tempoh 5 minit saja untuk menunggu. Sebab kalau tunggu 10 minit pun Mak Din tengok akhirnya orang yang sama juga. Okey, jadi
Lepas ni kita tunggu hanya 5 minit saja. Pastikan antum jangan lewat. Tak. Okey, bagus. Malim, Ya. Koyum cakap akaun dia kena hack ni, akaun Google dia. Jadi Telegram dia tak boleh access ni. Ya. Mungkin ada orang yang ambil akaun Telegram dia dan hantar link dekat Telegram Google Meet tu. Kena hack. Sebab dia kata semua app dia problem ni. WhatsApp, Telegram, Google. Betul ke tu? Sebab kita kan tak share kita punya link dekat Telegram. Betul Lim, sebab dia dah Dia share hantar dekat gambar. WhatsApp ke? Dia dah hantar gambar. Habis tu macam mana orang tu ambil link tu? Kan kena Dia hack. hack lah. Kena hack lah. Hacker mesti lah pandai. Lepas tu dia, Koyum kata dia ada WhatsApp Malim. Macam mana tengok WhatsApp? WhatsApp, okey. Tak apa. Sebab kita share kita punya link ni dekat WhatsApp je. Kita tak share link kita kat Telegram. Mana betul pernah lah. share ni kat Telegram? Macam mana dia boleh masuk? Tak apa, nanti itu Mak Lim settlekan dengan Mak Lim Mahidayu dan Koyum nanti. Terima kasih bagi maklumat kawan-kawan lain. Koyum nak buka Telegram tak boleh Malim. Malim. Okey. Okey. Jadi insyaAllah nanti kita selesaikan, tak apa. Okey, terima kasih bagi maklumat yang lain. InsyaAllah ambil masa yang ada ni boleh pergi solat duha, makan. Jangan lupa hantar gambar khot antum tadi dengan homework yang ni. Homework yang di atas tu. Jadi insyaAllah kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Malim. Terima kasih Malim.